Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibni Abdillah wa imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, saudara-saudari muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sidang penuntun sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya marilah kita sama-sama panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kita kesempatan dan peluang ini untuk kita sama-sama mendengar sedikit wasiat dan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi panduan hidup kita bersama. Moga-moga ianya membimbing dan menunjuk arah kebenaran dalam kehidupan kita ini, sehinggalah nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, insya-Allah malam ni kita sambung siri pengajian kita berkaitan dengan kisah ataupun 40 hadis. Kita gunakan kitab 40 hadis kisah ghaib dan ajaib. Yang hadis-hadis yang dikemukakan dalam kitab ini tidak satu pun terkandung hadis-hadis palsu ataupun hadis-hadis yang direka-reka oleh manusia untuk menyedapkan telinga mendengar. Ini semua ialah hadis-hadis yang terpilih. InsyaAllah kita tengok dalam kisah yang ke-6 berkaitan dengan kisah yang dikemukakan oleh Nabi SAW di padang mahsyar kelak. Daripada Abdullah bin Mas'ud عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء الرجل آخذا بيد الرجل. Daripada Abdullah bin Mas'ud, dia kata daripada Nabi SAW bersabda, seorang lelaki datang mengambil tangan ataupun seorang lelaki mai pegang tangan seorang lelaki yang lain di padang mahsyar nanti. Yaji'ur rajulu akhizan biyadir rajuli. Ada seorang lelaki dia pegang tangan seorang lelaki yang lain di padang mahsyar nanti, sambil dia berkata, ya Rabbi hadza qatalani, wahai Tuhanku, dia ni dulu telah membunuh aku. Ada seorang lelaki diceritakan ar-rajuli atau ar-rajulu, laki-laki yang kena bunuh tu, dia pegang tangan lelaki yang membunuh dia di padang mahsyar nanti, mai jumpa Allah Ta'ala di padang mahsyar. Seorang lelaki yang kena bunuh, dia pegang tangan lelaki yang membunuh dia, dia pegang, dia bawa pi depan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia kata, ya Rabbi haza qatalani, wahai Tuhan, dia ni telah membunuh aku dulu. Fayaqulullahu lahu, Allah tanya dia balik, lima qataltuhu, pasal apa yang hang pi bunuh dia ni, pasal apa? Apa sebab yang hang boleh ambil keputusan untuk membunuh dia? Pasal apa? Fayaqul qataltuhu litakunal izzatu lak. Lelaki yang membunuh tadi, yang dibawa oleh lelaki yang kena bunuh, dia kata, wahai Tuhan, dia kata, qataltuhu litakunal izzatu lak. Dia membunuh, dia dibunuh
bagi kemuliaanmu. Dia dibunuh bagi kemuliaanmu. Lelaki itu jawab, lelaki yang membunuh lelaki tadi, dia kata, dia ni kena bunuh kerana nak memuliakan kamu, nak memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana dibunuh kerana suka-suka, tapi dia membunuh kerana untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, maka Allah kata, Allah berfirman, fa inna hali, maka sesungguhnya dia adalah untukku. Maknanya dia membunuh tadi, membunuh bersebab. Maknanya ada sebab yang dibenarkan oleh syarak untuk membunuh dia. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita lihat asal hukum membunuh atau hukum dalam perang ni sebenarnya ditegah oleh syarak, sehinggalah ayat kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, sehingga ayat ini diturunkan, sehingga ayat 216 dalam surah Al-Baqarah ini diturunkan, diwajibkan ke atas kamu itu berperang, walaupun wa huwa kurhul lakum, walaupun kamu tidak menyukainya atau membencinya. Dalam hal ini ulama berpendapat peperangan itu adalah satu fardu kifayah. Pada asasnya, sekiranya ada barisan ketenteraan, maknanya orang awam tak perlu dah, sebab sudah ada angkatan tentera, sudah ada pasukan ketenteraan untuk mempertahankan sesebuah negara. Pada asasnya begitu. Tapi bila musuh masuk dalam negara, apabila musuh masuk dalam negara, disebut di sini kewajipan kepada semua lapisan masyarakat yang sanggup untuk turun untuk menyertai peperangan, hatta kaum ibu sekalipun, sekiranya keadaan itu terdesak. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Al-Islam jilid yang kedua, tulisan Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasdi As-Siddiqi. Dia menjelaskan benda ni. Pada asasnya dia sekadar fardu kifayah. Sekiranya sudah ada pasukan ketenteraan untuk mempertahankan negara daripada diceroboh. Tapi sekiranya musuh telah masuk dalam negara itu untuk membuat kezaliman, untuk menawan dan sebagainya, untuk menjajah, maka dia sebut di sini kewajipan kepada semua lapisan masyarakat yang sanggup, yang mampu, bahkan kaum ibu sekalipun, yang sanggup, yang mampu dari segi kesihatan, dari segi kekuatan, semua tu dia ambil kira. Kalau dah kesihatan tidak mengizinkan, dengan lelahnya, dengan asmanya, dengan penatnya, ada jantung apa semua, sekali dengar bunyi tembakan dah mula penat, mula lelah, sekali kena bunyi bom dah mula terkejut, sakit jantung apa semua tu, yang ni tak boleh pergi perang, yang ni duduk di rumah lah, buat kacau orang lain, buat kacau angkatan tentera saja, kawan-kawan yang lain yang nak berperang. Hak jenis latah pun tak boleh, hak jenis latah apa semua ni, yang ni pun dikecualikan sebab dia mengganggu orang lain. Dengar bunyi tembakan dah melatah. Baik hang duduk di rumah daripada hampir berperang dia kacau orang lain. Macam tu. Sebab tu dalam fiqh sunnah Syed Sabiq dia sebut jihad ni dia tak wajib kepada seluruh umat, sebab dengan sekiranya semua orang turun berjihad, semua orang pergi berperang, akan tinggal urusan keduniaan yang lain. Akan terbengkalai urusan keduniaan yang lain. Dan kalau semua pergi perang, siapa nak jaga kampung, siapa nak duduk di negeri tu ataupun di kampung tu untuk ajak anak-anak yang masih lagi kecil ni, siapa nak jaga kesihatan apa, semua tu dia ambil kira. Dan kita kena ingat, dalam perang ni dia mesti ada tujuan dia. Dan tujuan perang pada Islam ialah membela diri daripada keganasan musuh.
membela diri daripada keganasan musuh. Kemudian membela agama dan kaum yang beriman daripada tekanan musuh. Musuh masuk mai, musuh menzalimi, musuh menindas, musuh membunuh tanpa belas ihsan, musuh buat ganah. Musuh buat ganah. Itu tujuan dia. Itu tujuan dia. Membela diri daripada keganasan musuh dan membela agama dan kaum yang beriman daripada ditindas, ditekan, dizalimi oleh musuh tu sendiri. Sebab tu tuan-tuan perlu ditegaskan di sini. Islam dia bagi izin, dia bagi kebenaran untuk berperang kepada orang yang memerangi Islam dan umat dia sahaja. Orang Islam dibagi izin untuk berperang, dibagi izin tu kerana apa? Kerana mereka diperangi, agama mereka diperangi, agama mereka dizalimi, umat mereka dizalimi dan agama mereka diperangi untuk menghapuskan agama mereka. Masa tu mereka boleh bangkit untuk berperang dan menentang musuh tu. Tuan-tuan, sekiranya berperang untuk menjajah, berperang untuk menawan dan mengaut hasil, mengaut keuntungan yang ada dalam bumi itu, negara, sesebuah negara itu, di situ Islam tidak benar sama sekali. Pergi perang kerana nak jajah negara tu, nak ambil kesempatan di atas kekayaan bumi itu, negara itu, sesebuah negara, sesebuah daerah, sesebuah tempat, atas tujuan keduniaan, atas tujuan kemegahan, atas tujuan nak tunjuk hebat, nak tunjuk megah, nak tunjuk dan apa-apa hal yang berkaitan dengan keduniaan, di situ tidak dibenarkan. Ni Islam punya sisi pandang Islam dalam sudut peperangan. Bukan semua keadaan kita boleh perang sonok-sonok, tawan ni. Sebab tu sejarah Islam berkaitan dengan peperangan itu perlu dikaji. Setengah orang dia kata Islam ni ditegakkan atas mata pedang, Islam ditegakkan atas peperangan, tapi hakikatnya Islam mempertahankan akidah dia. Kalau kita lihat pada sejarah sirah Rasulullah SAW, sepanjang itu baginda diperangi. Nak menghapuskan Islam, nak menghapuskan Rasulullah SAW sendiri, masa tu Nabi bangkit mempertahankan Islam tu. Sebab itulah tuan-tuan, yang ketiga, memerangi sesuatu golongan yang ganas untuk melenyapkan keganasan tersebut. Kita perang, kita memerangi satu golongan kerana kita nak melenyapkan keganasan tersebut. Macam mana Iskandar Zulkarnain yang buat tembok untuk menghalang Pok Ya'juj dan Ma'juj mengganas. Dia bina tembok. Okey. Tuan-tuan muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Wa yaji'ur rajulu akhizan bi yadir rajuli. Dan seorang lagi laki-laki. Seorang lagi laki-laki. Ni khusus kepada kisah tu, bukan semua laki-laki, khusus kepada kisah tu. Mai pula datang seorang laki-laki, dia pegang tangan laki-laki yang lain, mai depan Allah Taala, dia kata inna haza qatalani, dia ni bunuh aku dulu ni. Tuan-tuan, dia mai, dia habaq ni, dia bunuh aku dulu. Maksudnya lelaki yang kena bunuh, dia pegang tangan lelaki yang membunuh dia, dia bawa mai depan Allah Taala. Masa tu tuan-tuan tidak ada kata tak mau ikut, kata tak lah. Kata aku tak mau ikut kata lagi aku kena, tak. Masa tu orang yang dipegang tangan, dibawa depan Allah Taala tu ikut apa yang dibuat. Ikut dia habaq inna haza qatalani. Ni dia ni telah membunuh aku dulu. Allah tanya, lima qataltahu? Pasal apa hang bunuh dia? Sebab apa hang bunuh dia dulu? Apa tujuan hang? Apa matlamat hang? Ni tanya. Fayaqul litakunul izzatu li fulanin.
Dia jawab, lelaki yang membunuh lelaki tadi ni, dia kata, aku membunuh dia bagi kemuliaan si fulan. Maknanya dia membunuh lelaki tadi bukan atas sebab ataupun bukan atas jalan kebenaran, bukan atas perintah Allah, bukan kerana dia mempertahankan agama dia, bukan kerana dia mempertahankan maruah negara dia, ataupun maruah umat dia, umat yang beriman. Dia membunuh itu kerana nak memuliakan seseorang, kerana dia rasa dia bekerja untuk seseorang. Dia bukan membunuh kerana menegakkan kebenaran. Ni, lelaki ni, dia kata, aku ni litakunul izzatu li fulanin. Aku bunuh dia kerana kerana memuliakan seseorang. Dia ni macam balaci ya. Macam balaci. Macam orang kena budak suruhan. Orang suruh bunuh. Kerana nak menegakkan, nak memuliakan orang tertentu yang dia bekerja dengannya. Ni mungkin pembunuh upahan ke apa ni. Pembunuh upahan ataupun dia memang dia ni orang yang duduk bekerja dengan geng-geng ni, geng-geng jahat ni. Geng-geng jenis samsing ke pengunusu ni. Maka Allah kata kat dia, innaha laysat li fulanin, sesungguhnya ia bukan untuk si fulan. Hang bunuh tu bukan kerana kemuliaan, untuk kemuliaan seorang tu, bukan si fulan tu. Hang bunuh dia tu tak ada apa pun. Hang bunuh dia tu bukan kerana nak menaikkan ataupun memuliakan seseorang yang hang bunuh kerana tu. Tak. Sebenarnya hang tak ada apa pun. Laysat li fulanin, bukan untuk si fulan. Dia bunuh kerana upah, kerana maknanya tidak ada apa-apa kemuliaan pada tindakan dia tu. Tidak ada apa-apa pahala kepada tindakan dia tu. Tidak ada apa-apa yang disebutkan sebagai satu ibadah. Sebab Islam ni ibadah, konsep ibadah dah sangat luas. Selain daripada ibadah khususiah yang diwajibkan, yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti puasa, solat, sebagainya. Islam ni dalam kehidupan manusia itu adalah ibadah. Sebab Islam menyusun atur sistem kehidupan manusia itu mesti selari dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Islam menyediakan etika-etika, adab-adab dalam berhubungan, adab-adab ataupun akhlak-akhlak yang perlu diambil, dipegang oleh umat Islam tu sendiri. Menunjukkan betapa mulianya, betapa hebatnya Islam menyusun atur kehidupan manusia sehingga nampak indahnya Islam dalam kehidupan harian manusia yang beriman. Nampak Islam tu hidup. Islam itu tidak hanya sekadar berada dalam kitab-kitab. Islam itu tidak hanya sekadar berada di dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Dan Islam itu tidak hanya berada pada kenangan-kenangan lalu dalam lipatan sejarah yang panjang, tapi Islam itu berada sentiasa bersama umat Islam yang memuliakan Islam. Kerana dengan dia memuliakan Islam, dia mengambil Islam itu menjadi pakaian hidup dia. Bila dia mengambil Islam menjadi pakaian hidup dia, maka kehidupan dia seharian itu dihiasi dengan kemuliaan. Tu. Jadi rugilah bila mana dia buat kerana manusia. Dia membunuh itu bukan atas perintah Allah, dia membunuh bukan kerana tuntutan agama, tapi dia membunuh kerana tuntutan orang lain, kerana tuntutan makhluk. Maka Allah kata, innaha laysat li fulanin, sesungguhnya ia bukan untuk si fulan. Hang bunuh ni tak ada apa-apa pun, tidak ada kemuliaan apa-apa. Maka tuan-tuan, fayabu'u bi ismihi, maka dia berpatah balik dengan kesalahan dia tu. Dia rasa menyesal. Kesalahan yang dia buat itu, dia pi balik. Sebab dia membunuh tanpa hak. Dia membunuh tanpa sebab.
dia membunuh tanpa atas alasan yang kukuh pada hukum syarak. Hukum syarak, dia membenarkan beberapa tempat untuk dibunuh. Itu pun mesti melalui proses keadilan. Hukum qisas kita tahu. Hukum bunuh mesti dibalaskan bunuh. Itu pun bukan kita mengambil keputusan sendiri untuk pergi bunuh orang yang membunuh saudara kita ataupun adik-beradik kita ataupun siapa saja. Kita tak boleh ambil keputusan sendiri untuk pergi bunuh, tak boleh. Melainkan mesti melalui proses pengadilan. Proses ini mesti dilalui dulu untuk dijatuhkan hukuman. Didengari sebab dia, pasal apa dia bunuh, semua tu. Sebab tu membunuh tanpa hak ini, Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqh Al-Islami wa Adillah tahu dia sebut, dia mentarikkan bunuh itu ialah perbuatan manusia, perbuatan seorang hamba menghapuskan kehidupan hamba lain, menghapuskan kehidupan orang lain. Yalah, dah dia bunuh, tak ada apalah. Dia membunuh, dia menghapuskan, dia menghilangkan, dia melenyapkan kehidupan seseorang tanpa sebab yang dibenarkan syarak. Tanpa sebab yang dibenarkan syarak. Kita ulang benda ni sebab kita tak mau dalam kalangan kita yang beriman mengambil tindakan sembrono, mengambil tindakan melulu untuk membunuh orang sesuka hati. Islam sangat ketat, Islam sangat jaga, Islam sangat menghormati nyawa manusia. Tak boleh sewenang-wenangnya kita mengambil keputusan untuk membunuh orang lain. Tak boleh. Walaupun atas nama kononnya jihad. Kena tengok dulu. Dan mesti melalui kebenaran negara tu. Sebab tu tuan-tuan, dalam surah An-Nisa untuk mengakhirkan pertemuan kita pada hari ini, dalam surah An-Nisa ayat 93, Allah berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban 'azima. Siapa-siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, yang wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam, maka balasan dia ialah dia dihumban ke dalam neraka jahannam. Bukan sekadar dihumban dalam neraka jahannam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepada dia. Bukan hanya Allah murka kepada dia, bahkan Allah melaknat dia. Wa la'anahu wa a'adda lahu 'azaban 'azima, dan Allah sediakan kepada orang si pembunuh ni, yang membunuh tanpa sebab, yang membunuh kerana mencari kemegahan, mencari kemuliaan, mencari kehebatan, menunjukkan gahnya, maka dia, Allah menyediakan baginya azaban 'azima, azab yang sangat besar, azab yang sangat pedih. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Cumanya dalam hal ni tuan-tuan, ada perselisihan pandangan. Ada perselisihan pandangan dalam kalangan para ulama. Dalam kitab ni Profesor Dr. Umar Sulaiman, dia menyebut dalam kitab ni, dalam buku yang dia susun ni, dia kata dalam hal ni ada sedikit perselisihan, adakah si pembunuh itu diterima taubatnya ataupun tidak. Adakah si pembunuh itu diterima taubatnya ataupun tidak. Sebab ada sandaran yang mengatakan dia kekal di dalamnya. Kalau kita tengok pada ayat tadi, disebut dalam surah surah An-Nisa tadi, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Dia masuk fajaza'uhu jahannam khalidan fiha.
dia dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, kekal di dalamnya. Pada ayat ni menunjukkan sandaran kepada hujah, mengatakan si pembunuh tadi tidak diterima taubatnya. Namun dia sebut di sini jumhur ulama salaf dan ahli sunnah. Jumhur ulama salaf dan ahli sunnah menafsirkan bahawa ayat ini sebagai satu peringatan, satu tazkirah, satu peringatan ataupun ancaman keras kepada orang yang nak buat benda tu. Mana satu ancaman, satu amaran lah, amaran. Kalau hang buat benda ni, kalau hang bunuh juga, hang siap hang. Macam kita duk buat papai kelan. Siapa buang sampah di sekian-sekian tempat di sini tidak dibenarkan buang sampah. Siapa buang sampah di tempat ini, denda dia sekian-sekian ribu ataupun penjara. Itu ialah bentuk ancaman. Ramai juga yang tak sedar diri pi buang sampah harta. Macam tu lah. Ramai yang tak sedar diri pi bunuh juga orang. Jadinya tuan-tuan, pada perang ini dia sebut jumhur ulama salaf mengatakan ayat ini ataupun sandaran ini, dalil ini ialah kerana sebagai satu amaran keras Allah Subhanahu wa taala kepada manusia supaya jangan sewenang-wenangnya membunuh nyawa manusia lain tanpa sebab musabab yang betul. Tu maknanya tuan-tuan, orang yang membunuh ini juga ada peluang diterima taubatnya. Ini berdasarkan kepada kisah seorang pemuda yang membunuh 99 orang. Ini tuan-tuan, cerita ni contoh yang sangat popular, yang sangat terkenal dalam kalangan masyarakat kita, berkaitan dengan kisah pemuda yang membunuh dan ingin bertaubat. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Bahrul Mazi, Syekh Idris Al-Marbawi, dia selit cerita ni. Tuan-tuan, dia selit cerita ni. Cerita ni tuan-tuan, pemuda tadi ialah pemuda yang membunuh 99 orang. Bunuh 99 orang. Tapi dalam hati dia tu Allah campurkan rasa keinsafan, rasa ingin bertobat, rasa ingin kembali kepada jalan yang benar. Nak buat baik balik, nak bertobat. Bunuh ramai dah ni, sampai 99 orang. Jadi nak bertobat. Bila nak bertobat, duk cari-cari siapa yang boleh aku nak pergi jumpa tanya ni, adakah aku ni yang bunuh ramai orang ni diterima taubatnya, diampunkan dosa-dosa tu. Maka ditunjuklah oleh orang pada seorang abid, seorang ahli ibadat, seorang ahli ibadat. Maka dia pun pergi jumpa, menyatakan hasrat dia dan menceritakan latar belakang dia. Cerita latar belakang dia. Dia kata, ni aku ni bunuh orang ramai dah ni, masuk ni dah 99 orang dah ni. Ada ruang mungkinlah dia bercakap, mungkin dia pergi hidup sembang apa semua. Ada ruang taubat yang boleh, yang adakah aku ni diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, si abid tadi, ni ahli ibadat ni, bahaya juga apabila ahli ibadat ni dia menjawab persoalan yang dikemukakan oleh lelaki tadi tanpa ilmu, dengan penuh emosi. Dia menjawab seolah macam dia menafikan taubat lelaki tadi. Pada dia, orang hang ni dah bunuh orang sampai 99 orang, hang tak layak untuk taubat, hang tak layak untuk diampunkan sebab hang dah bunuh 99 orang. Terlalu banyak, angka yang hang sebut ni terlalu banyak. 99 orang nyawa yang hang telah korbankan, yang hang telah bunuh. Mana mungkin Allah nak terima taubat hang? Oh, dia dengar-dengar tu mungkin dia pedih telinga kot. Mungkin juga si abid tadi menghina dia, mungkin disebabkan tu dia membunuh si abid tadi. Tu bahaya tuan-tuan. Yang saya sebut bahaya tu kerana si abid tadi tidak ada ilmu dalam menjawab persoalan dia. Bahayanya tuan-tuan bila kita sekadar ahli ibadah tapi tidak berilmu. Sebab itulah tuan-tuan,
Bila mana ada kuliah-kuliah yang dibuat di masjid tuan-tuan, yang dibuat di mana tempat-tempat, tunggulah dengar. Sebab dia, ilmu ini seperti cahaya, ilmu ini seperti penunjuk jalan, sebagai panduan. Kalau kita hanya sekadar ahli ibadah, pergi sembahyang, lepas tu bila nampak orang tolak meja kuliah untuk kuliah, kita pedekah balik. Setiap kali ada kuliah kita balik. Akhirnya kita hanya sekadar menjadi ahli ibadat tanpa ilmu. Kita beribadat hanya ikut-ikutan. Kita beribadat hanya sekadar memenuhi beberapa tuntutan. Sebab tu ada orang yang buat solat sunat selepas asar, kerana dia tidak ada ilmu. Bila ditegur, dia bagi penjelasan, bila disembang, baru dia tahu tak ada rupanya. Ini pentingnya tuan-tuan ilmu. Kalau setiap kali kuliah kita balik, kita hanya menjadi ahli ibadah tapi juhalun, ahli ibadah tapi jahil dengan ilmu-ilmu. Akhirnya kita bercakap persoalan agama ataupun persoalan hukum, kita bercakap atas sangkaan kita sendiri. Tuan-tuan, sangat bahaya. Sebab tu tuan-tuan, perlunya kita ini berada di dalam majlis ilmu selalu. Tunggulah dengar. Walaupun kita dah tahu ilmu yang nak disampaikan tu, walaupun tajuk yang disampaikan tu kita dah pun tahu, tapi paling tidak ia menjadi ulang kaji balik, menambahkan lagi kefahaman kita, dan paling tidak kita berada dalam taman-taman syurga seperti majlis ilmu ni. Jadi lelaki tu dia masih lagi tak puas hati tuan-tuan, sebab jiwa dia tu memerontak untuk bertaubat. Akhirnya dia tanya lagi orang, mana ni nak pergi cari ni, aku ni ada masalah ni. Akhirnya orang tunjuk seorang yang alim, dia pergi jumpa dan dia menceritakan latar belakang dia, bagaimana dia membunuh orang sampai 99 orang, yang terakhir dia bunuh lagi mencukupkan 100 orang atas sebab-sebab tertentu. Dia pun cerita apa semua. Jadi si alim tadi kata, ya, Allah menerima taubat hang, ada peluang untuk bertaubat, tapi mesti bersyarat. Syaratnya apa? Mesti keluar daripada kampung ni dan pergi duduk kampung lain, pergi cari tempat tu. Dia kata tempat tu tempat orang-orang yang soleh ramai. Dan akhirnya tuan-tuan, lelaki tadi dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jadi tuan-tuan, bukan nak membenarkan perbuatan membunuh ini, tapi paling tidak tuan-tuan, ianya menjadi satu ancaman kepada kita. Ancaman kepada kita, menjadi peringatan kepada kita, menjadi sebagai satu tembok kepada kita untuk kita jangan bermudah-mudahan melakukan sesuatu tanpa menyandarkan ia ataupun tanpa merujuk kepada agama itu sendiri. Apakah agama itu membenarkan ataupun sebaliknya. Tuan-tuan, saya minta maaf tuan-tuan dan puan-puan kalau ada silap bahasa, tersilap kata, terkasak bahasa daripada saya, dan saya mohon maaf daripada tuan-tuan dan mohon ampun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga tuan-tuan Allah ampunkan dosa kita semua, insya-Allah. Moga-moga Allah pertemukan kita semula dalam rahmat-Nya, dalam kasih sayang Allah, dalam keberkatannya. Moga-moga pertemuan kita pada hari ini juga mendapat kerahmatan Allah, keberkatan, dan menjadi sebagai satu, kita kata, koleksi amal saleh, koleksi amal saleh yang memberatkan timbangan kita di akhirat kelak, memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam bissawab. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.